Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mereka berkata, sesiapa yang menyoal ataupun menafikan kerajaan perpaduan yang telah ditubuhkan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menderhaka kepada Agong. Treason to the King. Berapa kali kita nak bagi tahu? Agong tak suruh pun tubuhkan kerajaan perpaduan. Surat dari Istana Negara, 3 muka surat tu, hanya menyebut pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri mengikut budi bicara Agong berdasar kepada Perlembagaan Malaysia. Iaitu seorang dari ahli parlimen, 222 ahli parlimen yang pada hemat tuanku, pada pendapat tuanku, mungkin akan dapat sokongan majoriti. Itu saja. Agong tak sebut pun dalam 3 muka surat tu, kerajaan perpaduan itu ditambah oleh spin doktor dari Pakatan Harapan. Ini bukan datang dari Agong. Ini ditokok tambah oleh orang Pakatan Harapan. Itu satu. Lagi satu. Agong tak boleh perintah, tak boleh titah jenis atau bentuk kerajaan. Yang menentukan siapa jadi kerajaan ialah pengundi. Berdasar kepada parti mana dapat majoriti, maka ketua parti tersebut akan dilantik sebagai Perdana Menteri. In this case, oleh kerana Pakatan Harapan dapat 82 kerusi, Perikatan Nasional dapat 73, maka Pakatan Harapan lah akan dilantik jadi Perdana Menteri. Isu membentuk satu kerajaan gabungan is later. Itu selepas Perdana Menteri telah dilantik, maka tubuhlah satu kerajaan. Bukan kerajaan perpaduan, kerajaan gabungan, iaitu coalition government. Dan coalition government ni mesti mendapat majoriti sokongan di dalam parlimen. Itu saja. Dan ada banyak cara boleh dapat majoriti. Undi percaya, undi tak percaya, ataupun lulus usul yang dibentang di parlimen, ataupun bajet yang dibentang di parlimen. Banyak cara boleh dapat majoriti. Dan semua boleh dianggap sebagai sah. Either secara langsung, secara tak langsung. Dua cara boleh dapat sokongan majoriti di parlimen. Kalau tak dapat sokongan majoriti, maka kerajaan jatuh dan Perdana Menteri baru akan dilantik ataupun parlimen dibubar dan pilihan raya akan diadakan sekali lagi. Itu saja. That is parliamentary democracy, sistem yang diamal oleh Malaysia. All this talk about kerajaan perpaduan is nonsense. Tak masuk dalam titah atau arahan istana pun. Ini created later by the spin doctors. And bukan bidang kuasa Agong. In the first place, bukan bidang kuasa Agong untuk jenis kerajaan yang kita nak bentuk. And yang kata kalau kita menyoal atau menafi kerajaan perpaduan, maka kita ni menderhaka, treason kepada Agong. Ini treason menderhaka ni, ini cerita lama masa zaman Hang Tuah dulu. Nowadays tidak ada. Tahun 80-an, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan UMNO telah membuat pindaan perlembagaan, iaitu Raja-Raja Melayu no longer above the law. Raja-Raja Melayu boleh didakwa di dalam mahkamah. Dan ada juga beberapa kes semenjak tu di mana Raja Melayu disaman di mahkamah. Civil lah, bukan kriminal. Tapi sekiranya Raja-Raja Melayu, mana-mana satu Raja Melayu ke Agong melakukan jenayah, satu mahkamah khas, special court boleh ditubuhkan untuk membicarakan mana-mana Raja Melayu kalau mereka melakukan kesalahan. So bermaknanya, ringkas cerita, Raja-Raja Melayu termasuk Agong tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. They are subject to the Constitution of Malaysia. Bermaknanya apa yang perlembagaan benar mereka boleh buat, apa yang kerajaan tidak benar
Mereka tak boleh buat walaupun mereka raja-raja Melayu ataupun agung sekalipun. They have to abide to the constitution. Mereka kena takluk kepada perlembagaan Malaysia. They are not above the federal constitution of Malaysia. Ini kita kena tahu. Dan ini UMNO dan Mahathir yang buat. Bukan pembangkang yang buat, bukan PAS yang buat. Masa krisis perlembagaan, constitutional crisis tahun 80-an, PAS mempertahankan Raja Melayu. UMNO yang menentang Raja-Raja Melayu. UMNO yang kata Malaysia ni sepatutnya menghapuskan sistem raja dan tukar jadikan republik. Tun Ghaffar Baber, timbalan Perdana Menteri semasa itu, berucap di Parlimen. Tun Ghaffar berkata, kita tidak boleh menyoal sistem raja perlembagaan yang kita ada. Kalau kita menyoal sistem itu, maka itu sedition. Akta hasutan. Bukan derhaka, bukan. Akta hasutan under Sedition Act. We cannot question the system yang Malaysia ada dan kita tak boleh mencadang hapuskan sistem raja dan tukar Malaysia jadi republik. That becomes hasutan dan kita boleh ditangkap, boleh didakwa. Tetapi menyoal tindakan raja boleh. Ini Ghaffar yang terang. Ghaffar masa tu timbalan Perdana Menteri. Dan Ghaffar kata tidak salah kita menyoal tindakan raja sekira raja buat kesalahan. So kalau agung melakukan kesalahan ataupun jenayah, kita boleh soal. Dan kita boleh juga dakwa mereka di mahkamah kalau mereka melakukan jenayah. Tak kisahlah jenayah apa sekalipun. Pukul orang, bunuh orang atau melanggar perlembagaan. So sekira Raja Melayu ataupun agung melanggar perlembagaan, mereka boleh didakwa di dalam mahkamah. Tetapi mahkamah khas, special court yang akan ditubuhkan semata-mata untuk membicarakan raja ataupun agung. So they can be brought to court, they can be charged in court, they can be tried in court, tetapi a special court set up khas untuk raja-raja. Itu saja. Tetapi tak salah kita menyoal tindakan raja atau salah laku raja sekira mereka melakukan apa-apa kesalahan. Cuma akan menjadi jenayah sedition sekiranya kita mencadang kita hapuskan raja dan kita buat macam French Revolution, semua raja-raja kita pancung dan kita tukar Malaysia jadi republik. Itu tak boleh. Itu ialah akta hasutan. But sekira ada kesalahan yang dilakukan oleh raja, it's not wrong to question. It's not sedition, it's not treason. Ini bukan satu jenayah penderhakaan atau menderhaka kepada raja. Mereka pun manusia. Mereka pun tertakluk ataupun di bawah perlembagaan Malaysia. Kalau mereka langgar perlembagaan Malaysia, kita boleh kritik. Dan lebih dari itu, kita boleh charge mereka di dalam mahkamah juga. So, janganlah dengar ini semua cerita dongeng, cerita dari masa Hang Tuah Hang Jebat menderhaka kepada raja. Menderhaka kepada raja doesn't exist. The raja has to behave. If they don't behave, we can criticize them. Kalau mereka lakukan kesalahan, mereka boleh dikritik. And sekiranya agung campur tangan di dalam politik, tak kisah raja mana sekalipun, termasuk agung, kalau campur tangan di dalam politik, kita bukan saja boleh kritik, tapi wajib kita kritik raja-raja Melayu sebab perlembagaan sudah clear. They are constitutional monarchs. They are not above the constitution. They are bound by the constitution. And kalau dia langgar perlembagaan, kita pun boleh langgar raja-raja Melayu dan soalkan tindakan mereka. It is not wrong. Cuma yang kita tidak boleh pertikai, kita tidak boleh menafi, kita tidak boleh persoal ialah Quran. Other than Quran, even perlembagaan Malaysia pun kita boleh soal sekira perlembagaan tu ada ambiguity, dan di dalam perlembagaan Malaysia memang banyak ambiguity. Kita boleh soal dan kita boleh cadang untuk amend the constitution
pindah perlembagaan supaya perlembagaan tu lebih adil dan tidak keliru. Macam sekarang ni, the ambiguity in the constitution is very glaring. Misalan, kita diberi kebebasan untuk bersuara, tetapi sekiranya pihak polis berpendapat yang kita bersuara ni akan menimbulkan masalah, maka kita boleh dinafikan hak bersuara. So you have the right to do this, the right to do that. However, the police can take away that right if they feel they do not want to give you that right. Itu perlu dipindah, ambiguity. You can do this but you cannot. You have the right but you don't have the right. Selain daripada tu, Perlembagaan Malaysia is clear, and the Agong Raja-Raja Melayu is bound by the Perlembagaan Malaysia, the Malaysian Constitution. And if they violate the Constitution, we can hentam the Raja-Raja, baik Agong, baik siapa sekalipun. That is not menderhaka. Assalamualaikum. Salam sejahtera.